Di pesta Krismas, keluarga saya memalukan anak perempuan saya yang berusia 6 tahun. Ayah saya memberitahunya, bangun dan makan. Tempat duduk hanya untuk keluarga. Apa yang dilakukan oleh datuk saya yang berusia 82 tahun seterusnya membuatkan semua orang panik. Tetapi sudah terlambat. Hai, Reddit. Buang atas sebab-sebab yang jelas. Saya Naomi, 28F. Ibu tunggal kepada anak perempuan kecil yang paling manis, paling bijak dan paling baik hati. Ila, 6F. Tahun ini adalah kali pertama dalam 3 tahun saya bersetuju untuk menghadiri pesta Krismas keluarga saya. Dan sekarang saya harap saya tidak berbuat demikian. Ia bermula dengan teks santai daripada ibu saya pada awal Desember. Harap awak akan sampai ke Krismas tahun ini. Ila juga. Lagipun dia keluarga. Saya sepatutnya tahu itu adalah umpan. Tetapi Ila telah bertanya tentang sepupu dan datuk neneknya. Jadi saya kata ya, hanya untuknya. Kami berpakaian kemas. Saya memakai gaun sweater berwarna wine. Ila memakai gaun hijau berkilauan dengan rebin merah di rambut kerintingnya. Dia juga memilih biskut untuk dibawa. Dia sangat teruja, sambil memegang beg hadiah kecilnya sepanjang perjalanan. Apabila kami tiba, semua orang sudah duduk di meja makan yang panjang. Kembar kakak saya mempunyai kerusi tinggi. Anak remaja abang saya terbaring di 2 tempat duduk. Satu-satunya tempat kosong ialah di tepi. Dan itu pun tidak bertahan lama. Kami baru sahaja sampai di pintu apabila ayah saya memandang Ila, kemudian saya, dan berkata, ruang tidak cukup. Dia boleh berdiri dan makan. Kerusi-kerusi ini untuk keluarga. Saya sangka saya salah dengar. Tetapi dia tidak gentar. Hanya berpaling dan terus memotong ham. Semua orang terdiam seketika. Kemudian dengan kekok menyambung makan seperti tiada apa yang berlaku. Saya memandang ibu saya. Dia memandang pinggannya. Kakak saya tersengih. Abang saya mengangkat bahu. Ila memandang saya dengan keliru. Dia berbisik, tapi saya keluarga, kan? Hati saya hancur. Saya sudah bersedia untuk keluar. Tetapi sebelum saya sempat berkata apa-apa, saya terdengar bunyi geseran kerusi dan kemudian sebatang rotan menghentam lantai. Itu datuk saya, 82 tahun, veteran Perang Dunia Kedua, ketua keluarga. Dia berdiri, sedikit menggeletar, tetapi suaranya tegas seperti biasa. Naomi, Ila, duduk di sini. Semua orang kaku. Dia mengalihkan pinggannya, cawannya, semuanya, dan memberikan anak perempuan saya tempat duduknya di kepala meja. Kemudian dia berpaling kepada ayah saya, anak lelakinya sendiri, dan berkata, awak baru sahaja memberitahu cici saya bahawa dia bukan keluarga. Jadi, saya beritahu awak, jika dia bukan keluarga, awak juga bukan. Dia berjalan keluar, dan dia bukan sahaja meninggalkan bilik. Dia meninggalkan seluruh rumah. Tanpa jaket, tanpa tongkat, terus keluar dengan kuat. Kekacauan berlaku. Makcik saya menjerit mengejarnya. Ayah saya menjerit, ayah, baliklah. Ibu saya mula menangis. Kakak saya cuba menyalahkan saya kerana menyebabkan kekecohan. Saya dengan tenang duduk di sebelah Ila dan menghulurkan biskut kepadanya. Sudah terlambat. Kerosakan telah berlaku. Dan ini baru permulaan. Selepas datuk keluar dari parti Krismas, sejujurnya saya tidak pasti ke mana dia pergi. Saya cuba menghubunginya lewat malam itu, tetapi telefonnya terus kepeti suara. Ila tertidur di dalam kereta dengan kotnya melilitnya erat, masih menggenggam biskut yang diberikannya. Keesokan paginya, saya menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Ia Encik Patel, peguam dan perancang harta pusaka datuk saya yang telah lama berkhidmat. Naomi, saya diminta untuk menghubungi anda secara terus. Datuk anda telah membuat beberapa perubahan segera pada amanah keluarga. Adakah anda sanggup datang hari ini? Saya tidak tahu apa yang dimaksudkannya, tetapi saya berkata ya. Apabila saya masuk ke pejabat Encik Patel lewat petang itu, saya mendapati datuk sudah duduk, tenang, terkendali, menghirup teh hitam seperti hari Selasa yang lain. Dia menyambut saya dengan senyuman dan mengatakan sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Semalam, saya melihat dengan tepat siapa keluarga ini dan siapa anda. Sudah tiba masanya saya membetulkan apa yang sepatutnya saya betulkan bertahun-tahun yang lalu. Nampaknya, amanah keluarga, yang merangkumi pelbagai hartanah, pelaburan, dan kepentingan kawalan dalam perniagaan hartanah komersial kecil,
sentiasa ditetapkan untuk diberikan secara sama rata kepada 3 anaknya, ayah saya, makcik saya, dan pakcik saya. Tetapi sehingga jam 9 pagi itu, dokumen-dokumen itu telah ditulis semula sepenuhnya. Ayah saya langsung tidak terlibat. Dia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenar. Dan saya tidak akan memberi ganjaran kepada kekejaman, walaupun dia anak saya, kata Datuk kepada peguam itu. Saham makcik dan pakcik saya telah dikurangkan, dan sebahagian besar amanah kini diberikan kepada saya atas nama Ila. Saya tergamam. Saya tidak tahu pun Datuk boleh berbuat demikian dengan begitu pantas. Tetapi nampaknya, dia satu-satunya pemegang amanah sejak nenek meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Dia mempunyai kuasa. Apabila saya cuba berhujah, Datuk mengangkat tangannya. Naomi, kamu telah membesarkan anak kamu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, dan tanpa bantuan. Kamu melindunginya malam tadi, walaupun tiada orang lain yang berbuat demikian. Begitulah rupa seorang pemimpin keluarga. Ini bukan tentang wang. Ini tentang legasi. Saya meninggalkan pejabat tanpa berkata-kata. Malam itu, sembang kumpulan meletup. Mula-mula datang mesej seluruh keluarga daripada makcik saya. Apa yang kamu katakan kepada Datuk? Dia bertindak seperti orang tua yang gila. Kemudian seorang yang berasingan daripada ayah saya. Apa sahaja yang kamu lakukan, ia tidak akan kekal. Dia sudah tua. Saya akan membetulkannya. Kemudian yang ketiga daripada sepupu saya dengan hanya tangkapan skrin pindaan amanah, yang nampaknya telah di-emailkan oleh Datuk kepada semua orang. Tajuk mesej berbunyi, berkuat kuasa serta-merta, pembetulan legasi. Semuanya menjadi senyap selepas itu. Dan buat pertama kalinya dalam masa yang lama, saya tidak rasa kecil. Saya tidak rasa malu. Saya rasa dilihat. Tetapi kesannya baru sahaja bermula. 3 hari selepas Krismas, Ila dan saya pulang ke rumah. Keadaan hampir reda. Dia dengan gembiranya membina rumah legonya di ruang tamu. Saya akhirnya menghembus nafas. Berfikir mungkin ribut telah reda. Kemudian terdapat ketukan di pintu. Saya tidak menjangkakan sesiapa dan saya tinggal di bangunan yang selamat jadi sesiapa yang mengetuk perlu dipanggil masuk. Saya melihat melalui lubang intip dan merasakan perut saya meronta-ronta. Ayah saya berdiri di sana dengan sut dan di sebelahnya memegang beg bimbit seorang peguam. Saya membuka pintu separuh jalan. Saya, awak tak sepatutnya berada di sini. Dia, kita perlu bercakap sekarang. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri di sana tercengang. Dia menambah, ini tentang amanah. Awak tahu betul ini bukan idea Datuk. Akhirnya saya membuka pintu sepenuhnya. Bukan kerana saya sudah bersedia untuk bercakap, tetapi kerana Lila sedang memerhati dari lorong, dan saya tidak mahu dia takut. Peguam itu masuk seolah-olah dia yang memiliki tempat itu. Dia menghulurkan saya satu folder manila dan berkata, kami sedang membuat petisyen untuk membatalkan pindaan amanah baharu. Datuk awak tidak waras. Ada duluan. Saya berkelip. Awak saman ayah awak sendiri? Ayah saya menjerit dengan muka merah padam. Dia berumur 82 tahun. Dia lupa separuh daripada apa yang dia katakan. Awak memanipulasinya. Saya sudah selesai. Saya menunjuk ke arah pintu dan berkata, keluar sekarang. Tetapi sebelum mereka pergi, peguam itu mengatakan sesuatu yang akan mencetuskan ribut seterusnya. Kami juga akan meminta injunksi untuk membekukan aset. Amanah, termasuk nama anak perempuan awak. Awak mungkin mahu mempertimbangkan untuk menyelesaikannya secara senyap. Itu Jeremy terakhir. Sebaik sahaja pintu ditutup, saya menghubungi Datuk. Dia tidak kedengaran terkejut. Saya fikir dia akan mencuba ini. Skim sebabnya saya meminta Dr. Elliot datang semasa majlis menandatangani amanah. Dr. Elliot, Doktor lama Datuk. Rupa-rupanya, Datuk telah merancang lebih awal. Dia meminta Dr. Elliot sentiasa hadir semasa mesyuarat pindaan amanah, bukan sahaja untuk menyaksikannya, tetapi untuk menjalankan dan mendokumentasikan penilaian kognitif pada masa yang sama, ditandatangani, dimeteraikan, dan diberi notorisasi. Malah terdapat rakaman video. Dia bukan sahaja waras. Dia jelas, teliti, dan benar-benar waras. Bukan itu sahaja. Datuk juga telah menambah klausa larangan bertanding, bermakna jika sesiapa mencabar amanah di mahkamah,
mereka akan kehilangan bahagian mereka secara automatik. Jadi, amukan ayah saya hanya menyebabkan dia kehilangan sebahagian terakhir harta pusaka yang dimilikinya. Dan cuba teka siapa yang perlu memberitahunya? Encik Patil. 2 hari kemudian, saya menerima email daripada pejabat undang-undang. Sisi adalah Mak Cik, Pak Cik, ayah, dan peguam mereka. Ia mudah. Disebabkan pelanggaran klausa larangan bertanding oleh Encik, nama ayah saya, semua hak dan keistimewaannya yang tinggal di bawah amanah telah terbatal serta-merta. Kesunyian daripada sembang kumpulan keluarga itu memekakan telinga. Malah kakak saya, yang sombong dari parti itu, cuba menghubungi saya dengan suara ciri palsu, bertanya sama ada Ila mahu melakukan hari kraftangan sepupunya. Saya tidak menjawab. Apa yang cuba dibatalkan oleh ayah saya sudah pasti. Tetapi saya belum selesai lagi kerana apa yang tidak disedari oleh mereka semua. Datuk juga telah menambah saya sebagai pemegang amanah pengganti. Bermakna sayalah yang kini menguruskan semua penyebaran. Dan saya ada beberapa keputusan untuk dibuat. Malam tahun baru sunyi di apartmen kami. Ila tertidur awal selepas berpesta dengan jos berkarbonat dan mahkota kertas. Dan saya duduk di sofa sambil memerhatikan lampu-lampu bandar berkelip-kelip. Memikirkan semua yang telah berlaku hanya dalam masa seminggu. Kemudian terdapat ketukan di pintu. Tetapi kali ini, ia bukan tanpa diundang. Ia adalah Datuk. Dia memegang termos sidai rempah buatan sendiri dan memakai kot bulu lama yang sama yang selalu dia guraukan membuatnya kelihatan seperti seorang detektif yang telah bersara. Saya tersenyum dan membiarkannya masuk. Saya fikir saya akan menghabiskan malam terakhir tahun ini di tempat yang masih terasa seperti keluarga, katanya perlahan. Kami berbual selama berjam-jam tentang nenek, tentang penyesalannya, tentang betapa dia merindui hari-hari ketika kebaikan masih lebih penting daripada wang atau status. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Naomi, saya tidak mahu meninggalkan dunia ini tertanya-tanya sama ada saya telah melakukan secukupnya. Jika saya melindungi orang yang betul, jika saya meninggalkan sesuatu dengan lebih baik daripada yang saya dapati. Dan ketika skim dia mengeluarkan satu lagi sampul surat yang lebih tebal kali ini. Di dalamnya terdapat dokumen. Dia mahu memindahkan aset keluarga keluar dari amanah lama dan ke amanah baharu yang tidak boleh ditarik balik dengan Lila sebagai satu-satunya benefisiari. Saya tergamam. Atok, adakah Atok pasti? Atok sudah melakukan begitu banyak perkara. Ya, katanya tegas. Ayah kamu dan yang lain mempunyai peluang mereka. Mereka menunjukkan kepada saya siapa mereka. Saya cuma minta maaf kerana saya tidak bertindak lebih awal. Dan kejutan terbesar, dia bukan sahaja mahu saya menjadi pemegang amanah. Dia menambah syarat bahawa hanya saya sahaja yang boleh melantik pemegang amanah lain. Tiada orang lain. Ia bermakna tiada pertempuran mahkamah pada masa hadapan, tiada manipulasi, tiada sesiapa yang mengambil alih selepas dia tiada. Ia sah, kedap udara, dan tidak boleh ditarik balik. Kami menandatangani dokumen semasa matahari terbit pada 1 Januari. Saya ingat berdiri di tingkap selepas itu, mendukung anak perempuan saya ketika dia bangun, memerhatikan cahaya jingga lembut tahun baru merentasi bandar. Beberapa hari kemudian, berita itu tersebar. Pindaan terakhir telah difailkan. Dan ayah saya hilang arah. Dia muncul di rumah Datuk sambil menjerit, menuntut jawapan. Datuk tidak pun membuka pintu, hanya menghulurkan surat yang telah ditaip kepadanya melalui slot surat. Awak memberitahu seorang kanak-kanak bahawa dia bukan keluarga. Awak melayan cucu perempuan saya seperti orang asing. Awak boleh menerima akibatnya seperti yang dia terpaksa lakukan. Selepas itu, ayah saya cuba menghubungi saya berpuluh-puluh kali. Mesej suara dipenuhi dengan segala-galanya daripada ancaman kepada permohonan maaf yang terdesak hingga menyalahkan saya kerana menghancurkan keluarga ini. Saya tidak menjawab. Saya tidak memerlukan dendam. Ini bukan dendam. Ia adalah accountability. Ia adalah perlindungan. Ia adalah cinta untuk Ila, untuk masa depan, untuk bahagian keluarga kami yang masih berhak mendapat peluang. Kini,
Anak perempuan saya akan membesar dengan mengetahui bahwa dia dikehendaki, dihargai, dan selamat dalam segala hal. Dan Datuk, dia melawat setiap Ahad, membawakan pastri, membacakan cerita waktu tidur untuk Ila. Dia kata Datuk adalah cahaya yang mengingatkannya tentang apa itu cinta sebenarnya. Satu-satunya penyesalan saya ialah tidak meninggalkan dinamik toksik itu lebih awal. Tetapi sekarang saya telah membina sesuatu yang lebih baik untuknya. Dan yang lain, mereka bebas untuk terus marah. Epilog. 6 bulan kemudian, Datuk secara rasminya bersara daripada perniagaannya. Dia memberikan baki 17% pegangan yang masih dipegangnya dalam syarikat hartanah itu kepada Ila. Lembaga pengarah sangat marah. Ayah saya cuba mendapatkan undi untuk menyekatnya, tetapi sudah terlambat. Majoriti telah pun dialihkan melalui penstrukturan semula undang-undang. Ila, melalui peruntukan penjagaan yang saya uruskan, kini memiliki saham kawalan dalam 3 hartanah dan amanah bernilai beberapa juta dolar. Dia berumur 6 tahun dan dia selamat. Bagi ayah saya, kali terakhir saya dengar, dia telah mengadu kepada sesiapa sahaja yang mendengar bahawa Naomi menipu seorang lelaki tua dan mencuri semuanya. Tetapi tiada siapa yang membelinya lagi. Orang ramai ingat apa yang dia katakan kepadanya. Mereka ingat apa yang dia pakai pada hari itu. Gaun hijau kecil, rebin merah, kasut berkilauan, dan cara dia memandangnya dan bertanya, "Tapi saya keluarga." Sekarang, dia tidak perlu bertanya lagi. Jika Anda pernah terpaksa melindungi karya Anda daripada drama keluarga, saya faham. Letakkan hati merah di ruangan komen. Beritahu saya dari mana Anda menonton dan ikuti. Lebih banyak cerita akan datang tidak lama lagi.